Ada di kalangan kita yang hobinya adalah mengumpul koleksi patung-patung permainan atau karakter tertentu. Tonton sampai habis, fahamkan dan ambillah manfaat. Terdapat larangan dalam beberapa hadis mengenai menyimpan dan meletakkan patung di dalam rumah serta mengukirnya. Antaranya ialah hadis la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun tamathil. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk satu rumah yang di dalamnya mempunyai anjing, gambar ataupun patung. Al-Imam Nawawi menyebutkan menurut para ulama antara sebab yang menghalang malaikah daripada masuk ke dalam rumah adalah kerana terdapat gambar yakni makhluk bernyawa. Ini disebabkan perbuatan meletakkan gambar itu merupakan maksiat yang amat keji dan seolah-olah menyerupai ciptaan Allah, manakala sebahagian daripada gambar-gambar tersebut dijadikan sembahan. Oleh itu, malaikah tidak akan masuk ke dalam rumahnya, tidak akan melakukan salat di dalamnya, tidak meminta keampunan bagi penghuninya, tidak memohon keberkatan sekaligus tidak melindungi penghuni rumah tersebut daripada gangguan syaitan. Malaikah-malaikah yang tidak masuk ke dalam rumah tersebut ialah malaikah rahmah, iaitu malaikah yang memohon keberkatan dan keampunan bagi penghuninya. Adapun malaikah hafazah, mereka masuk ke dalam setiap rumah dan tidak pernah berpisah dengan manusia dalam apa jua keadaan kerana mereka diperintahkan untuk mencatatkan setiap amalan manusia. Pernah satu hari, Ummu Habibah dan Ummu Salamah teringat kepada tempat ibadah yang mereka pernah kunjungi di Habsyah yang terdapat patung-patung berhala di dalamnya dan menceritakannya kepada Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ulaik idza kana fihim ar-rajul salih famat, banau ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika syirarul khalqi 'inda Allah yaumil qiyamah." Pada satu ketika dahulu, ada seorang lelaki yang saleh, kemudian dia meninggal dunia. Maka penduduk di situ mereka membina tempat ibadah di atas kuburnya dan mengukirkan patung-patung tersebut untuknya. Mereka itulah seburuk-buruk ciptaan di sisi Allah pada hari kiamat. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala berkata bahawa hadis ini menunjukkan kepada pengharaman mengukir dan menyimpan patung. Berdasarkan nas Al-Quran dan hadis, jelaslah kepada kita bahawa pengharaman patung tersebut adalah berkaitan haram mengukir patung yang menyerupai ciptaan Allah dan haram untuk disembah atau dimuliakan. Adapun selain daripada perkara tersebut seperti patung sebagai alat permainan dan pembelajaran bagi kanak-kanak, maka hukumnya adalah harus. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kuntu al'abu bil banati 'inda النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. Aku pernah bermain patung permainan ketika tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku ada beberapa orang sahabat yang biasa bermain bersama aku. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumah, sahabat-sahabat aku pun bersembunyi daripada baginda. Lalu baginda menyerahkan mainan padaku satu demi satu, lantas mereka datang dan bermain bersama aku. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam mensyarahkan hadis ini menyebutkan para ulama berdalil dengan hadis ini berkenaan hukum harus, yakni dibolehkan patung mainan untuk kanak-kanak. Hadis ini adalah pengecualian dari keumuman hadis yang melarang membuat sesuatu sebagai tandingan yang serupa dengan ciptaan Allah. Keharusan ini ditegaskan oleh Al-Qadhi Iyad dan beliau menyebutkan bahawa inilah pendapat majoriti ulama. Hal ini kerana patung permainan kanak-kanak bukanlah sesuatu yang disembah atau dimuliakan. Bahkan kanak-kanak tersebut dengan tabiatnya akan mematahkan dan merosakkan patung tersebut seperti terputus kepala atau anggota badannya. Ini jelas menunjukkan bahawa ia adalah sebagai patung permainan bagi mereka dan jauh sekali untuk dihormati, apatah lagi untuk disembah. Tetapi apabila sampai masanya kita melihat anak-anak kita dah mula menunjukkan sayangnya, pujaannya, bahkan mungkin menghormati patung-patung permainannya, maka ketika itu hindarkanlah mereka dari patung-patung itu. Ianya dibolehkan untuk dimainkan tanpa sebarang emosi dan rasa cinta, sedangkan ianya haram bagi orang dewasa, apatah lagi untuk menghormati, memuliakan ataupun mengagungkannya, baik di rumah, pejabat, kenderaan atau di mana-mana pun ruang peribadi kita. Ingat, asalnya hanya minat. Dari minat menjadi suka, dari suka menjadi cinta, dari cinta menjadi puja. Dengan pemujaan melahirkan ketaksuban, dari ketaksuban membawa kepada penyembahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari apa jua bentuk kekufuran. Wallahu a'lam. Al Khalifah Online #berkongsi manfaat.